Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat pembukaan kota Mekah. Okey. Ada 3 perkara penting yang kamu boleh lihat dekat sini. Pertama, sebab berlaku dia. Yang kedua, 3 pilihan. Dan yang ketiga, apa pilihan kaum musyriki Mekah. Okey. Yang pertama ni yang mula-mula ni adalah kenapa berlakunya pembukaan kota Mekah. Okey, kita lihat kenapa berlaku. Okay, kena ingat tarikh dia adalah tahun ke-8 Hijrah, di mana kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, iaitu genjatan senjata selama 10 tahun tu. Mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Okay, yang kedua, kaum Quraisy telah membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah dan 20 orang telah terbunuh dalam peperangan tersebut. Okay, dalam serangan tersebut. Kemudian Nabi telah memberikan 3 pilihan. Okay, sebabkan mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah ni, Nabi bagi 3 pilihan. Yang pertama, bayar diat, iaitu bayar ganti rugi terhadap 20 orang penduduk Bani Khuza'ah yang terbunuh ni. Yang kedua, Nabi membatalkan perjanjian dengan Bani Bakr. Yang ketiga, terbatal perjanjian Hudaybiyah dan berperang dengan umat Islam. Okay, jadi orang kafir Quraisy ni, mereka ni angkuh ego, jadi mereka memilih untuk berperang dengan orang Islam. Mereka memilih untuk mereka memilih pilihan yang ketiga tadi. Okey, jadi apa yang Rasulullah SAW telah lakukan, strategi sebabkan pilihan mereka ni. Jadi Rasulullah telah bersama dengan 10,000 orang tentera Islam pergi menuju ke Mekah, dan dalam perjalanan tersebut mereka telah bermalam di Marzahrain. Okay, nama satu tempat ni lah, di mana mereka telah mendirikan kemah dan juga bermalam dekat situ. Okey, pada malam tersebut apa yang Rasulullah SAW buat, Rasulullah telah mengarahkan setiap kemah ataupun setiap kumpulan untuk menyalakan unggun api yang besar, salah satunya untuk menimbulkan rasa gerun pada musuh. Dan memang betul. Okay, Abu Sufyan yang malam tersebut dia telah meninjau tentera Islam, dia nak tengok apa orang Islam buat. Dia telah melihat satu kuasa yang sangat hebat, satu kuasa yang sangat kuat lah. Dia nampak unggun api kan yang menyala-nyala tu. Jadi dia tahulah memang ramailah orang Islam yang datang. Jadi dalam perjalanan meninjau tentera Islam tu, di pertengahan jalan dia terserempak dengan Abbas. Abbas ni baru je balik daripada berjumpa dengan Rasulullah untuk memeluk Islam. Jadi dia terjumpa dengan Abbas ni. Abbas pun ceritakan kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tertarik dan Abbas bawa jumpa Abu Sufyan bertemu dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Jadi dekat sini dah tumpaslah satu kita panggil pemimpin dalam orang kafir Quraisy kan, sebab mereka telah memeluk Islam. Okey, jadi selepas daripada malam tersebut, esokan harinya pada pagi Jumaat 10 Ramadan, jadi Nabi mengarahkan untuk tentera Islam memasuki kota Makkah melalui 4 penjuru. Jadi Nabi telah menawarkan keselamatan, menawarkan keselamatan kepada semua penduduk Makkah. Kalau nak selamat, boleh masuk 3 tempat ni. Yang pertama, rumah Abu Sufyan, dan yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga rumah sendiri. Ini adalah tawaran keselamatan. Ingat ya, rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, rumah sendiri. Ingat Abu Sufyan, Masjidil Haram, rumah sendiri. Itu saja. Kemudian selepas Nabi dapat masuk dengan aman dan damai, Nabi telah memusnahkan 360 berhala. Dekat mana? Dekat sekeliling Kaabah. 360 berhala ni berada di sekeliling Kaabah. Kemudian lepas dah runtuhkan dan musnahkan, Nabi tawaf di Kaabah dan solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Kemudian Nabi arahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan di atas bumbung Kaabah. Dan yang keempat, Nabi menyampaikan khutbah yang pertama. Dekat situ timbullah rasa syukur, rasa sedih kan, sedih dalam kegembiraan lah, sebab selama berapa tahun, 23 tahun kan, Nabi hampir 23 tahun Nabi berdakwah. Akhirnya umat Islam berjaya, dan
Nabi mengisytiharkan pengampunan kepada semua musuh-musuh Nabi. Nampak tak dekat sini betapa mulianya hati Nabi, nak menunjuk yang Islam ni bukan satu agama yang suka bermusuh. Okay? Nabi ajar umat Islam supaya kita mengampunkan semua musuh-musuh kita. Macam itulah. Okay, jadi kita lihat pula pada faktor kejayaan. Faktor kejayaan ni penting, ada 7, tapi boleh ingat sikit-sikit lah. Okay? Hikmah pun ada 5 kat sini, saya buat kan. Jadi ingat dalam 1, 2 ke, sebab nanti mungkin dia akan tanya dalam soalan kertas 2 biasanya. Okay, ingat poin-poin penting je. Macam ni faktor kejayaannya. Ingat yang senang, strategi Rasulullah yang bijak. Okay, semangat jihad yang tinggi, ramai penduduk Makkah tertarik dengan Islam, dan juga ramai pembesar Quraisy. Antaranya yang tak diceritakan adalah Khalid Al-Walid, Amru bin Al-As. Ni semua panglima-panglima kuat dalam tentera kafir Quraisy. Sebab itulah sewaktu pembukaan kota Makkah tu umat Islam berjaya, sebab dah ramai dah pembesar-pembesar dan panglima-panglima Quraisy yang telah memeluk Islam. Dan juga salah satu faktornya adalah ramai pembesar dan panglima yang terkorban dalam peperangan, seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Ini adalah musuh-musuh yang telah terkorban lah dalam peperangan-peperangan sebelum-sebelum ini. Jadi mereka pun dah jadi lemah. Dan yang paling penting, hubungan persaudaraan yang kukuh. Umat Islam, kaum Ansar dan kaum Muhajirin menjaga persaudaraan antara mereka. Sebab tu kita kena jaga hubungan kita, hubungan baik kita sesama Islam. Okay, jangan bergaduh. Okay, hikmah dia, apa hikmah? Hikmah ni kena ingat kesan dia. Kesan dia, apa yang berlaku selepas kemenangan tersebut, dakwah Islam berkembang lah. Sebab selepas Islam mula menjalankan dakwah secara terang-terangan kan, jadi Islam makin berkembang. Dan juga selepas daripada peristiwa tersebut, tanah haram dijadikan sebagai kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Orang yang bukan Islam tak boleh masuk ke tanah haram. Dan yang ketiga, ramai orang Quraisy telah memeluk Islam. Dan yang keempat, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan. Sebab sebelum ni umat Islam berhijrahkan ke Madinah sebab telah diugut oleh orang-orang kafir, diugut bunuh dan sebagainya. Sebab tu ingin menunaikan ibadah. Tapi selepas daripada peristiwa tersebut, umat Islam dapat menunaikan ibadah dengan aman. Dan yang kelima, masyarakat Makkah saling bekerjasama dan hidup aman damai. Disebabkan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja. Nanti boleh jawab soalan yang Ustazah sediakan. Assalamualaikum.